Assalamualaikum. Saya Muhammad Fikri bin Sari. Sedangkan tentang pengajian Islam, Matrix 12 DDT 21F1006. Untuk saya ialah huraikan hukum jual beli secara atas talian serta kesan baik dan buruk. Kandungan pembentangan ini mempunyai 4. Yang pertama, maksud jual beli atas talian. Yang kedua, hukum jual beli atas talian. Ketiga, kesan baik jual beli atas talian. Dan nombor 4, kesan buruk jual beli atas talian. Pertama, maksud jual beli atas talian. Maksud jual beli atas talian ialah jual beli atas talian merupakan satu proses pembelian dan penjualan menggunakan teknologi terkini seperti aplikasi atau laman sesawang. Contoh, jual beli atas talian ialah aplikasi Shopee dan Lazada. Kedua, hukum jual beli atas talian. Secara umumnya, hukum jual beli dalam Islam adalah harus. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan bahawa sesungguhnya peniaga itu sama saja seperti riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli iaitu berniaga dan mengharamkan riba. Hukum jual beli atas talian terbagi kepada 4. Yang pertama, barang yang dijual. Yang keduanya, penjual dan pembeli. Ketiga, pembayaran harga menggunakan mata wang. Dan yang keempat, serah terima atau ijab kabul. Syarat jual beli atas talian. Penjual harus melampirkan gambar produk. Kedua, penjual perlu menyatakan spesifikasi produk secara terperinci. Ketiga, penjual wajib menyediakan jaminan jika ada kerosakan semasa penghantaran. Yang terakhir, penjual harus memaparkan harga produk dengan jelas. Baik jual beli atas talian. Kesan baik yang pertama ialah tiada giliran untuk membeli suatu barang. Yang kedua, tidak memerlukan rumah kedai untuk berniaga. Ketiga, pembeli boleh mendapatkan suatu barang pada bila-bila masa. Keempat, penjual senang untuk mendapatkan perhatian daripada pembeli. Kesan buruk pula ialah pembeli boleh ditipu dengan skema. Kedua, pembeli tidak boleh menguji produk sebelum membelinya. Peniaga hilang kemahiran komunikasi bersemuka dengan pembeli. Dan keempat, peniaga kena menanggung kos rugi yang merosak semasa penghantaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Diana Kamarina binti Omar Hairul dengan nombor matrik 17 DDT 21F1036. Hari ini saya membawa tajuk huraikan hukum jual beli secara atas talian serta kesan baik dan kesan buruk. Tahukah anda sekiranya kita membeli barang secara atas talian tidak mempunyai lafaz akad pembelian? Ini kerana menurut Islam, jual beli ialah menerusi perbuatan atau percakapan atau tulisan. Hukum jual beli secara atas talian adalah harus selagi mana tiada dalil yang menjadikannya haram. Tetapi dengan syarat barang yang dibeli mestilah halal dan pembeli menerima barang yang sama dengan barang yang dijual. Oleh itu, barang yang dibeli mestilah setuju dengan harga yang dijual untuk mengelakkan berlakunya unsur gharar. Unsur gharar yang dimasukkan merujuk kepada risiko sama ada barang tersebut boleh diserahkan kepada pembeli dan juga risiko barang yang diserahkan tersebut tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Walau bagaimanapun, mestilah terdapat penipuan yang tidak dapat dielakkan, tetapi mengikut syarat hukumnya adalah harus. Kebaikan jual beli secara atas talian ialah tiada giliran untuk membeli. Ini akan memudahkan pembeli untuk lebih cepat dan lebih senang daripada jual beli di kedai secara fizikal. Yang kedua, kedai dalam talian boleh didapati setiap hari setiap jam tanpa pembeli harus menunggu kedai untuk dibuka. Dan ini lebih memudahkan pembeli untuk melihat barangan bila-bila masa sahaja. Selain itu, terdapat pengurangan kos kaki tangan di mana penjual tidak perlu mempunyai kaki tangan yang ramai dan ini dapat mengurangkan lebih banyak kos kepada penjual sekaligus memberi kelebihan kepada penjual. Kekurangan jual beli secara atas talian ialah kurang komunikasi dan hubungan peribadi antara penjual dan pembeli. Yang kedua, ketidakupayaan untuk menguji produk sebelum pembeli membeli produk tersebut. Ini membuatkan sesetengah pembeli menerima barang yang sedia ada rosak atau kekurangan bahan produk. Seterusnya, pencurian maklumat
Peribadi juga boleh berlaku sekiranya pembeli membeli barangan melalui ejen yang tidak sah ataupun menghubungi laman web yang tidak selamat. Kesimpulannya, kita sebagai umat Islam perlulah sentiasa peka memahami ajaran Islam dengan sebaiknya. Hal ini kerana agama Islam adalah agama yang mudah, tetapi kebanyakan umat Islam tidak peka dan kurang pengetahuan tentang isu jual beli atas talian. Oleh itu, pembeli dan penjual perlulah mengikuti syarat jual beli mengikut Islam agar diredai oleh Allah Subhanahu Taala. Assalamualaikum, saya Iman Sofia binti Kamal Hisham, nombor matrik 17DDT21F1061. Pada hari ini, saya akan menerangkan tentang hukum jual beli secara atas talian serta kebaikan dan keburukannya. Hukum jual beli adalah harus di mana selagi tiada dalil yang menjadikannya haram. Maksud jual beli berlaku apabila ada pertukaran harta dengan tujuan pemilikan. Barang yang dijual mestilah halal dan harga barang mestilah dipersetujui oleh pembeli dan penjual. Dari sudut ilmu muamalah Islam, masih ramai yang tidak menyedari hukum fardu ain, yakni wajib ke atas setiap individu untuk belajar muamalah Islam apabila mereka mahu terlibat dengan jual beli. Antara kebaikan jual beli secara atas talian ialah dapat menjalankan proses urus niaga dan kontrak dengan lebih cepat dan cekap serta mampu memenangi hati pembeli yang sedia ada dan juga pembeli baharu. Tanpa sedar, penjual dapat berinteraksi dengan pembeli jika terdapat sebarang rungutan ke atas produk yang diterima. Selain daripada itu, pembeli tidak perlu pergi ke kedai fizikal untuk membeli dan penjual tidak semestinya mempunyai kedai fizikal untuk menjual. Ini membuktikan bahawa jual beli atas talian lebih memudahkan manusia untuk memenuhi keperluan dan kehendak mereka, sekaligus membantu golongan suri rumah untuk berniaga. Walau bagaimanapun, masih terdapat keburukan jual beli atas talian, iaitu kesukaran atau ketidakupayaan untuk mengesan penipuan semasa membeli barang. Ini akan mengakibatkan pembeli menerima kerugian yang amat banyak. Di samping itu, penjual dan pembeli memerlukan sambungan internet yang selamat dan lancar untuk meneruskan jualan dan pembelian di atas talian. Selain itu, jika terdapat kos tambahan yang akan dikenakan, penjual perlulah menanggung kos dengan jumlah yang banyak dan ini mengakibatkan kerugian yang amat besar dalam perniagaan mereka. Pendek kata, setiap urusan jual beli secara bersemuka atau atas talian mempunyai kebaikan dan keburukan tersendiri. Perkara ini bergantung terhadap individu tersebut dalam menjalani proses jual beli sama ada ia dilakukan berlandaskan hukum Islam atau sebaliknya. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita seharusnya mempunyai ilmu tentang hukum sebelum menjalankan perniagaan bagi mengelakkan perkara-perkara yang telah dilarang oleh Allah dalam urusan tersebut. Assalamualaikum, nama saya Mak Dinish Zafarani bin Ahmad Zaki. Nombor pendaftaran saya 17DDT21F1063. Tajuk pembentangan saya ialah huraikan hukum jual beli secara atas talian serta kesan baik dan kesan buruk. Pembentangan saya terbagi kepada 4, iaitu masuk jual beli atas talian, hukum jual beli atas talian, kesan baik jual beli atas talian dan terakhir kesan buruk jual beli atas talian. Yang pertama, masuk jual beli atas talian. Program Shopee dan Lazada adalah contoh pembelian dan penjualan dalam talian. Jual beli dalam talian ialah kaedah pembelian penjualan menggunakan teknologi terkini seperti aplikasi atau laman web. Yang kedua, hukum jual beli atas talian. Dalil hukum diharuskan jual beli atas talian ialah berdasarkan firman Allah surah Al-Baqarah 275. Wa ahallawahil bai'a wa harramar riba. Maksudnya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Yang ketiga, rukun jual beli atas talian, iaitu ada 4 perkara. Yang pertama ialah penjual dan pembeli. Yang kedua ialah barang. Yang ketiga ialah harga. Dan keempat ialah ijab dan kabul, iaitu akad dan kontrak. Syarat jual beli atas talian mempunyai 3 syarat, iaitu kewujudan barang. Yang kedua, pembayaran dibuat secara dalam talian. Dan yang ketiga, barang dihantar kepada pembeli oleh ejen pehantaran.
Kesan baik beli atas talian ialah yang pertama, membuka pasaran yang lebih besar. Yang kedua, mengurangkan kos menjalankan perniagaan. Yang ketiga, urusan yang mudah dan pantas berbanding jual beli bersemuka. Namun di samping kesan baik, terdapat juga beberapa kesan buruk jual beli atas talian, iaitu pelanggan tidak mendapat pengalaman membeli belah konvensional. Yang kedua, dia terbuka lebih kepada risiko penipuan oleh peniaga yang tidak jujur. Dan yang ketiga, dapat menggalakkan pembeli untuk bersikap boros ketika berbelanja, yang asyik buat pembelian dengan mengikut nafsu. Sekian, terima kasih.